Okey, selamat datang. Saya ucapkan sesi webinar kita untuk slot ke-8 ya, pada minggu ni, iaitu 4 hari bulan 6 tahun 2020 bersama dengan saya Cikgu Muhammad Ikram bin Abdul Karim untuk pada minggu ni aplikasi Kahoot. Baik, sebelum terlambat lagi saya rasa saya nak ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua rakan-rakan guru daerah Kulim Bandar Baru. Baik, sebelum saya nak teruskan, sekali lagi saya nak buat ulangan. Okey, minta guru-guru tolong off-kan mikrofon dan webcam masing-masing. Baik, untuk link borang kehadiran seperti yang Cik Panok beritahu tadi, pada di hujung sesi akan diberi satu link kehadiran dan soalan penilaian kuis. Okey, di ruangan chat. Okay, jika ada sebarang persoalan atau pertanyaan, bolehlah dikemukakan di ruangan chat semasa sesi ini berlangsung. InsyaAllah kalau saya tak sempat nak baca, rakan-rakan daripada JU saya akan cuba untuk menjawab persoalan di ruangan chat. Baik cikgu. Seterusnya, baik, tata cara untuk pin, untuk cikgu-cikgu yang belum dapat lagi pin presentation saya ni. Baik, cara yang mudah. Okay, presenter ada dua nama. Okay, nama saya Muhammad Ikram tu ada dua. Okay, cikgu cuma klik dekat nama presenter, nama saya yang mempunyai perkataan presentation di belakang. Kemudian cikgu klik ikon pin. Okay, kemudian cikgu akan nampaklah apa yang saya present sekarang ini. Baik, sebelum saya nak mula terus kepada Kahoot, baik, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okay, nama saya Muhammad Ikram bin Abdul Karim, okay, berasal daripada Nibong Tebal. Okay, sekarang ini mengajar di Sekolah Kebangsaan Relau daripada tahun 2016 hinggalah sekarang. Pendidikan ijazah sarjana muda perguruan, sains sosial dan PJK. Okay, latar belakang saya sedikit, saya seorang guru ICT daripada tahun 2012 hingga 2020. Juga bekas guru data dan sekarang ada JU Digital Learning daerah Kulim Bandar Baru. Itu sebab sikit tentang diri saya lah. Baik, kita terus kepada aplikasi Kahoot cikgu. Ya, InsyaAllah masa yang ada pada saya ini sejam, saya akan cuba berkongsi dengan rakan-rakan guru macam mana kita nak menggunakan aplikasi Kahoot ini. Baik. Untuk hari ini saya fokuskan kepada 5 objektif cikgu. Melalui juga pelaporan, report lah. Apa yang nak murid kita buat, kita boleh tahu. Diharapkan pada penghujung nanti dapatlah kita capai 5 objektif ini, insya-Allah. Baik, kita teruskan lagi kepada pengenalan tentang aplikasi Kahoot. Baik, aplikasi Kahoot ini ialah satu perisian kuis atas talian. Dia sama macam Quizizz. Satu perisian yang mana fun learning game. Cikgu anak murid menjawab sambil bermain lah. Satu perisian yang mana disediakan secara percuma dan berbayar cikgu. Dia ada plan percuma dan dia ada plan berbayar. Baik, saya nak cerita tentang plan yang percuma saja ke cikgu. Untuk Kahoot basic plan, dia akan bagi cikgu untuk create dan share game. Kemudian dia akan bagi cikgu buat quiz dan soalan-soalan yang berkait dengan true atau false, betul atau salah. Kemudian cikgu-cikgu juga boleh import Kahoot question daripada spreadsheet. Lagi saya akan tunjuk pada saat lagi langkah yang seterusnya. Kemudian cikgu juga boleh download game report, apa yang anak murid cikgu buat, cikgu boleh download. Dan ada lagi lah yang lain-lain tu berkenaan dengan basic plan. Baik, sempena dengan PKP ini, Kahoot dia beri akses percuma selama 6 bulan untuk akaun premium cikgu. Dan sekarang ni akaun saya adalah akaun premium. Sekali lagi saya nak tunjuk apa kelebihan akaun premium berbanding akaun basic. Cuma semasa PKP ni dia bagi percuma untuk cikgu-cikgu guna. Kemudian selepas 6 bulan, cikgu-cikgu kena bayar lah kalau nak guna. Kalau tak mau guna, dia akan kembali kepada basic plan. Baik, kita nak tahu sedikit dulu cikgu tentang sejarah Kahoot.
Baik, Kahoot ni, aplikasi ni diasaskan oleh 4 orang penyelidik cikgu, iaitu daripada Universiti Norway, okey. Kemudian dilancarkan secara rasmi pada pada bulan September 2013 kepada umum lah, okey. Kemudian URL dia ada 2, satu main website dia kahoot.com, satu lagi untuk player login saja kahoot.it, okey. Dan kalau ikut data pada 2017 dah 50 million orang yang dah gunakan. Itu data 2017 lah. Baik, keistimewaan Kahoot cikgu. Saya tak payah nak cerita panjang lebar keistimewaan dia. Dia sama macam Quizizz. Okey, dia dapat bina quiz, berbagai bentuk soalan, kemudian boleh diakses dalam pelbagai peranti sama ada laptop, telefon bimbit, tablet. Kemudian boleh juga dijadikan cara untuk kita jalankan pentaksiran bilik darjah cikgu. Okey. Baik. Di sekolah saya ada gunakan kedua-duanya sekali, Kahoot dan Quizizz. Jadi tak ada hari ini bukan saya nak bincang pasal Kahoot lebih baik atau Quizizz lebih baik, tak. Cuma sekarang ni saya nak tunjuk perbezaan terlebih dahulu di antara Kahoot dan Quizizz. Baik, untuk Kahoot, okey, komputer yang jadi host akan digunakan sebagai untuk tunjuk soalan. Berbanding dengan Quizizz, komputer yang digunakan untuk host hanya untuk tunjuk result semasa saja, kedudukan murid-murid. Okey. Kemudian pada anak murid cikgu, okey, device player hanya dia tunjukkan gambar sahaja, tak ada pun tulisan jawapan. Berbanding Quizizz, dia ada soalan dan dia ada jawapan sekali. Okay, itu yang membezakan Kahoot dan Quizizz. Okay, walaupun matlamat kedua-dua ni sama, cuma cara berbeza. Baik, ini salah satu contoh okay, Quizizz dan Kahoot. Okay, kalau cikgu tengok Quizizz, cikgu jawab serentak. Okay, gambar ni dah tunjukkan kedudukan semasa murid-murid menjawab lah. Manakala untuk Kahoot, soalan dan jawapan ada di depan. Okey, murid-murid cuma keluar benda yang pilihan jawapan sahaja. Okey, bila murid-murid jawab salah, automatik dia akan jadi merah dekat monitor skrin dia. Okey. Contoh dia macam ni lah. Okey. Pilihan jawapan bila cikgu dah jawab, cikgu tekan next, kemudian cikgu akan dapatlah berapa orang jawab yang betul, berapa orang jawab yang salah. Baik, sebelum saya nak mula lebih lagi, saya nak cerita dulu pengalaman saya buat Kahoot di sekolah lah. Okay, pada awal tahun sebelum PKP ni saya ada buat Kahoot dan Quizizz. Hari-hari saya buat dengan anak murid saya. Baik, Quizizz ni bagi saya sesuai untuk murid yang cergas pandai lah, maksudnya cepat lah. Manakala untuk Kahoot ni dia sesuai untuk murid-murid yang cikgu nak bimbing dia, satu soalan demi satu soalan. Okay, sebab bila cikgu tekan next soalan, murid semua cuma tengok depan, kemudian bila dapat jawapan cikgu tekan next, baru dah keluar jawapan. Jadi cikgu boleh bincang sebab apa jawapan ni salah, sebab apa jawapan ni betul. Tapi untuk Quizizz, cikgu cuma boleh dapat selepas budak-budak jawab semua sekali. Okay, tapi boleh jugalah bincang. Cuma kesesuaian untuk murid yang lemah ni more kepada Kahoot lah. Baik, sekarang kita akan mula untuk buka aplikasi Kahoot. Mudah saja cikgu Kahoot, dia create, host and play, kemudian share. Sekejap cikgu. Baik, kita akan terus kepada objektif kita yang pertama, iaitu saya nak tunjuk cara nak mengakses aplikasi Kahoot. Okey, sama cikgu. Baik, cara yang pertama cikgu boleh buka portal digital learning, iaitu portal.moi.edu.my. Okey, cikgu masuk melalui portal digital learning ini. Tekan log masuk. Okey, kemudian cikgu ambil akaun cikgu, akaun MOE cikgu. Okey, kemudian cikgu pergi kepada menu guru. Okey. Bila keluar paparan macam ni,
Okey, cikgu pergi kepada aplikasi cikgu. Okay, di sini cikgu tengok nombor 7. Okey, dia ada Kahoot cikgu. Okey. Kahoot, cikgu cuma tekan saja Kahoot ni dan dia akan terus keluar kepada website kahoot.com. Okey. Dan saya memang syorkan kepada anak murid saya untuk buka melalui portal.edu.my. Yang pertama cikgu, sebab apa? Login cikgu dikira melalui bila cikgu buka portal.edu.my. Okay. Kalau cikgu terus type kahoot.com, tak dikira sebagai login. Okay. Untuk portal.edu tu lah. Okay. Ataupun kalau cikgu nak cepat pun boleh cikgu, tak ada masalah. Cikgu tekan Google, cikgu terus saja type URL dia lah, kahoot.com, dan dia terus akan keluar macam ni. Okey. Baik, itu yang kedua. Yang pertama tadi melalui portal, yang kedua melalui terus type URL kahoot.com, dan yang ketiga melalui apps cikgu. Apps ada dua, iaitu Play Store dan Apple Store. Okey. Play Store sama cikgu. Okay, Play Store, ini contoh Google Play, cikgu carilah handphone, kemudian cikgu terus install saja. Okay, aplikasi ni dalam handphone, login guna ID yang sama pun tak ada masalah. Baik, yang membezakan antara web dengan apps, function dia berbeza cikgu. Okay, saya tak boleh nak tunjuk kat sini function untuk handphone, tetapi dia sedikit berbeza. Antara yang saya nampak yang berbeza tu ialah di dalam apps handphone. Okey. Sekejap dulu saya tunjuk yang dalam website dulu. Okey, yang ni function dalam website. Okey. Di dalam apps, cikgu boleh function dia lebih menarik, memudahkan untuk cikgu lah. Okey, memudahkan untuk cikgu akses atau guna apps tu. Manakala untuk website ni dia direct to the point lah. Maksudnya dia lebih kepada cikgu-cikgu nak buat soalan terus dalam tempoh yang orang kata secara pukal, secara banyak berbanding dengan dalam apps. Okey, tapi untuk bermain guna apps, saya syorkan lebih mudah lah untuk guna apps. Baik, sekarang kita nak tengok objektif kita yang kedua, iaitu mengenal pasti fitur-fitur asas dalam aplikasi Kahoot cikgu. Baik, bila cikgu dah buka macam ni, sekarang ni cikgu cuma perlu sign up atau login sahaja. Okey. Baik, cikgu login. Tekan login. Kemudian cikgu dah ada akaun MOE, cikgu login dengan Google. Okey, cikgu ambil akaun tadi. Okey, akaun MOE cikgu. Secara tak langsung dia terus masuk kepada akaun nama cikgu lah, atas nama MOE tu. Baik, sekarang kalau cikgu tengok akaun saya dah jadi premium cikgu. Macam mana boleh jadi premium? Baik, yang saya kata tadi, Kahoot ada buat offer ni cikgu. Offer free access to all features to support distance learning. Okay, bersempena dengan PKP ni, COVID-19, jadi mereka bagi offer dekat guru-guru lah. Okay, untuk 6 bulan, tempoh 6 bulan. Baik, kita pergi kepada fitur asas yang seterusnya. Okay, selepas cikgu dah login, sekarang kita nak cuba masuk tengok apa fitur yang ada. Baik, fitur yang pertama, button home cikgu. Home ni sekarang ni home lah. Okay. Kemudian button discover. Okay. Cikgu klik button discover, cikgu nak cari soalan-soalan dalam Kahoot ni. Okay. Cikgu type saja soalan apa pun ada dalam ni. Dan kalau cikgu nak cuba bermain, cikgu tekan saja main, tak ada masalah. Seterusnya button Kahoot. Button Kahoot ni ialah button yang mana koleksi soalan yang cikgu simpan. Okay, yang cikgu create sendiri, cikgu simpan. Okay, itu button yang ketiga. Button yang keempat, report. Okay, ni report segala laporan sepanjang game yang cikgu guna atau cikgu main. Cikgu sebagai live game ataupun cikgu hantar challenge lah dekat orang lain. Okay.
Itu semua ada dalam sini. Segala rekod. Okey, seterusnya button create dulu. Create ni nak create soalan. Sekejap lagi kita akan cuba bina satu set quiz soalan. Dan yang terakhir, yang ni tak ada masalah dulu. Ini setting sahaja. Okey, tak ada masalah ni untuk button sign out. Okey, saya harap itu clear untuk fitur-fitur asas dalam web. Baik, seterusnya kita nak pergi kepada kita nak terang sikit tentang host game dulu cikgu. Host game. Baik, cikgu pergi kepada discover balik. Okay, contoh. Kita nak tengok satu game. Okay, contoh saya tekan saja mana-mana. Okay, cikgu nak main lah sekarang ni. Baik, cikgu klik kat butang play. Okay, dia ada dua kat sini. Satu teach, satu assign. Okay, baik. Cikgu klik kat butang teach. So, cikgu nak main lah. Cikgu nak guna, cikgu akan jadi bahagian host game. Okey, kat sini ada dua cikgu. Satu klasik, satu team mode. Klasik ni untuk seorang-seorang murid. Satu orang murid lah dengan komputer dia. Manakala kalau sekolah yang kurang komputer, dia boleh buat team mode cikgu. Team mode ni kalau cikgu tekan, satu team boleh ada 2 atau 3, 4 orang lebih ke atas. Okey, dia tak ada masalah. Ya, murid-murid boleh berkongsi. Okay, berkongsi macam mana nak menjawab. Okay, ini contoh. Okay, team mode ni. Baik. Saya cuba login cikgu. Cikgu tengok berapa orang yang diperlukan. Dia akan naik nama. Okay, cikgu copy game code di atas. Dan cikgu masukkan sahaja dalam ni. Kemudian dia akan minta senarai nama murid yang banyak lah untuk satu team tu. Kemungkinan 3 atau 4. Okay, ini contoh campaign. Paste kat sini. Cikgu enter saja. Okay, team name contoh. Okay, team durian. Okay, yang ini cikgu tengok ada nickname. Maksudnya satu komputer tu mungkin boleh ada 3 orang, boleh ada 4 orang. Okay, murid-murid ni akan duduk dalam grouping lah untuk jawab soalan yang cikgu akan hostkan. Okay, jadi ini mudah untuk sekolah yang kekurangan komputer. Jadi murid tu boleh bincang untuk jawab. Baik, objektif kita yang kedua, sekarang kita nak tengok objektif kita yang ketiga cikgu. Kita akan cuba untuk bina satu set soalan. Baik, di sekolah saya mengajar sains, jadi saya akan cuba bina satu set soalan sains. Okey, cikgu pergi ke page depan balik, home balik, cikgu cari create saja cikgu. Tekan create. Okey. Tekan create. Okey, dia akan keluar macam ni lah fitur-fitur untuk buat soalan. Baik. Untuk Kahoot Premium, okey, cikgu-cikgu boleh buat macam-macam jenis pelbagai soalan. Tetapi untuk basic account, cikgu cuma ada 2 ni sahaja, quiz dan true or false. Okey, tapi untuk account premium dia akan buka banyak lagi ni. Ni semua dia buka kat saya sebab saya account premium. Tapi untuk basic, cikgu cuma ada quiz dan true or false. Betul atau salah. Okey. Baik. Tapi satu demi satu, baik. Tapi kepada tajuk yang atas dulu. Okey, ni Kahoot summary. Yang ini dia akan keluar sewaktu sebelum murid nak jawab soalan. Contoh, saya nak buat tajuk sains tahun 5. Okey. Proses hidup tumbuhan. Okay, description dia, ciri iklim tumbuhan. Contoh cikgu.
Okay, cover image je cikgu boleh update, tak ada masalah. Baik, cikgu boleh masuk satu video, okay, yang cikgu boleh tayangkan kepada murid sebelum dia nak mula jawab. Okay, contoh saya ambil satu video daripada YouTube. Okay, yang ini contoh ciri khas tumbuhan. Okay, saya copy saja URL dia, kemudian saya letakkan dekat YouTube link ni. Okay, kemudian cikgu setting everyone, language cikgu nak buat bahasa Melayu boleh, English pun boleh, tak ada masalah. Okay, okay, cover image cikgu boleh import daripada library pun tak ada masalah. Cuma cari contoh tumbuhan. Ataupun pokok, ni tak ada masalah cikgu. Ini cuma dia perlu dalam Inggeris cikgu. Okay, ni contoh saya ambil. Ini sebagai cover image sahaja, tak ada masalah, tak ada berkait dengan soalan. Okay, cikgu dah siap semua ni, cikgu tekan done. Okay, ini baru tajuk cikgu, belum buat soalan lagi. Okay, sekarang kita nak cuba buat soalan yang pertama. Okay, baik. Kita cuba cari satu tajuk. Okay, contoh satu tumbuhan. Okay, saya cuba nak cari cactus dulu. Cactus. Dia akan keluar untuk cactus. Okay. Baik, cikgu boleh crop, tak ada masalah. Cikgu tekan yang ni, cikgu nak zoom ke depan lagi boleh, ataupun nak jauh sikit, cikgu tekan save. Okay, gambar tu akan keluar. Okay. Baik, seterusnya kita akan buat soalan. Apakah ciri tumbuhan dalam gambar? Okey, masa cikgu boleh pilih 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120 terpulang kepada cikgu. Okey. Dan saya ambil 20. Okey, yang ni point cikgu. Point ni sama ada cikgu tak mahu ada point, cikgu nak point 1000 ataupun cikgu nak point 2000. Baik, point ni yang akan menentukan kedudukan murid cikgu. Okey. Kalau murid tu jawab pantas, dia akan dapat point yang banyak lah. Okey, dia jawab cepat, dia akan dapat point yang banyak. Tapi kalau murid tu jawab lambat, dia akan dapat point yang sikit lah. Okey, yang tu yang akan membezakan kedudukan murid. Kalau cikgu nak off kan pun tak ada masalah. Okey, tapi kedudukan anak murid tu nak tentu tu susah lah. Okey, sebab kita nak bagi menarik budak untuk berlawan sama sendiri. Okey, baik. Contoh jawapan, kita masukkan contoh akar panjang. Batang simpan air. Contoh cikgu. Berduri. Okey, hidup di kawasan kering. Contoh. Baik. Cikgu boleh upload gambar cikgu. Untuk support cikgu punya perkataan ni, cikgu boleh upload gambar. Okey. Dan selepas cikgu dah masukkan, cikgu perlu pilih jawapan cikgu. Jawapan yang betul cikgu tick saja. Okey, jawapan yang betul. Baik, untuk jawapan, contoh cikgu buat jawapan ada banyak yang betul. Cikgu tekan multi select. Okey, contoh jawapan dia 2 betul. Jadi kalau murid jawab 2 betul, dia akan dapat yang betul. Kalau jawab 1 pun masih betul. Tak ada masalah. Okey, dia bergantung kepada murid tu nak jawab. Tapi kalau cikgu buat 1 saja jawapan betul, maksudnya kalau murid ni tanda jawapan ni pun dia tak betul, cikgu dia salah. Okey, kita pulang kepada cikgu. Baik, kalau cikgu tak mau masukkan gambar, okey, cikgu tak mau masukkan gambar, cikgu nak masukkan video boleh, cikgu nak masukkan audio pun boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu remove sini. Gambar dan YouTube, ni YouTube link cikgu buat. Cikgu ambil daripada YouTube. Cikgu masuk macam tadi, paste link, kemudian video tu dia akan play lah untuk soalan tu. Baik, maksimum video untuk play dalam ni 4 minit saja cikgu. Okey. Maksudnya cikgu boleh
atau start video daripada minit ke berapa sampai minit ke berapa, barulah cikgu tanya soalan. Okey, mungkin ada yang cakap, cikgu kalau tak masukkan gambar boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, dia akan jadi juga soalan. Soalan macam ni lah. Okey, cikgu just preview saja. Okey, ini cikgu dah buat, cikgu preview saja. Okey, apakah ciri tumbuhan dalam gambar? Tapi kalau cikgu soalan cikgu berkait dengan gambar, cikgu kena letak gambar lah. Okey, kalau tak letak gambar, tak betul lah. Okey. Okey, baik, siap satu soalan. Okey, baik. Kemudian cikgu nak tambah soalan, cikgu kata, cikgu fikir-fikir nak tambah berapa soalan, cikgu nak buat 20 soalan. Okey, tapi cikgu tak mau. Baik, dia sediakan question soalan dulu, question bank. Okey, cikgu cuma type ciri tumbuhan. Okey. Okey, ini contoh lah cikgu. Baik, dalam bank soalan ni, soalan-soalan yang user lain buat, cikgu boleh ambil dan guna pakai. Okey, cikgu type saja soalan apa. Okey, banyak cikgu. Kerja cikgu jadi mudah sebab cikgu cuma perlu tekan add saja. Okey, add saja. Cikgu nak soalan macam ni. Okey, cikgu nak soalan macam ni. Okey, cikgu nak lagi macam ni. Cikgu nak lagi macam ni. Okey, contoh. Okey, cikgu dah habis. Okey, automatik dia akan masuk dalam cikgu punya soalan ni. Okey. Ini contoh soalan yang dah siap. Tapi bukan cikgu buatlah, cikgu ambil daripada question bank. Okey. Okey, dia jadi cepatlah. Cikgu nak buat sendiri boleh ataupun cikgu nak ambil daripada question bank. Baik, satu lagi function yang cikgu perlu tahu, dia ada spreadsheet. Spreadsheet. Baik, dia ada bagi template kat cikgu. Okey. Cikgu download dulu template dah ni. Kemudian cikgu boleh upload balik untuk soalan-soalan. Saya tunjuk contoh template yang saya dah guna. Okey. Format dia macam ni, cikgu tak boleh ubah format. Okey. Okey, cikgu type soalan, jawapan. Okey, ada 4 pilihan jawapan. Baik, soalan maksimum 120 perkataan. Okey. Kemudian cikgu kena masukkan kat sini masa dia. Okey, cikgu buat 20 second lah. Okey. Kemudian cikgu kena masukkan jawapan mana yang betul. Okey, 1 ke 2, 3 atau 4. Okey, cikgu dah masukkan. Kalau cikgu masuk nombor 1, okey, tekan nombor 1. Okey, kalau dah siap, cikgu save saja. Okey, cikgu save balik. Format yang sama, format Excel. Cikgu pangkah, cikgu buka balik Kahoot cikgu tadi. Cikgu ambil import spreadsheet ni. Cikgu tekan select file. Okey, cikgu ambil balik Kahoot. Tekan open. Okey, maksimum dia bagi, maksimum file dah 1 MB saya cikgu. Okey, kemudian cikgu tekan upload. Okey, ni dia masukkan 2 question has been import. Okey, dia dah masukkan dah. Okey. Okey, kat mana yang dia masuk? Yang ni cikgu. Okey, dia dah masuk macam ni dah. Okey. Baik, tugas cikgu sekarang ni cikgu cuma nak masukkan gambar saja. Sebab dalam spreadsheet tadi dia tak bagi gambar, dia cuma bagi perkataan. Okey. Jadi fungsi untuk spreadsheet ni cikgu sesuai untuk buat soalan ujian cikgu. Okey, ujian contoh cikgu nak bagi untuk penilaian cikgu 40 soalan sains. Okey, kertas 1. Okey, cikgu cuma ambil daripada contoh soalan macam ni. Okey, cikgu just copy. Okey, cikgu masukkan saja kat sini. Paste. Okey. Kemudian cikgu sama, copy jawapan, paste, copy jawapan, paste. Jadi cikgu tak perlu nak type banyak-banyak. Okey. Ambil saja mana-mana soalan, sains tahun 4, tahun 5 atau mana-mana soalan lah yang ada jawapan macam ni, apakah kemahiran mengikuti, cikgu copy dan paste. Kemudian cikgu save saja dalam format Excel ni. Dah siap, maksimum cikgu, maksimum dia bagi kat sini 100 soalan cikgu. Okey, 100 soalan. Kemudian cikgu cuma copy saja. Kemudian import saja. Sama langkah yang saya tunjuk tadi, cikgu import. Baik. Berita baiknya, import ni untuk akaun basic boleh guna. Jadi akaun cikgu yang basic, cikgu tak payah nak upgrade di premium, dia boleh guna function
spreadsheet ni. Okey. Okey. Objektif kita yang ketiga saya kira selesai. Baik, sekarang kita nak cuba tengok preview cikgu. Okey. Preview soalan-soalan. Dia bagi cikgu preview. Okey, soalan-soalan yang kita dah buat. Baik, cikgu dah siap. Okay, contoh ni cikgu kata cikgu dah siap lah. Okey, cikgu tekan done. Okey, the Kahoot is ready to be play. Baik, cikgu nak test boleh, cikgu nak play now pun boleh. Ataupun cikgu nak terus share yang cikgu buat ni pun tak ada masalah. Ataupun cikgu kata, oh lah ada silap sikit, cikgu nak edit. Back to edit. Soalan yang cikgu buat sendiri, yang cikgu create sendiri, cikgu boleh edit on the spot bila-bila masa. Tetapi kalau soalan tu yang memang dah ada dalam apps ni, cikgu tak ada kebenaran untuk edit orang punya. Kecuali cikgu boleh duplicate saja orang punya untuk jadikan sebagai soalan cikgu. Baik, kita test tengok yang kita buat tadi. Okay, cikgu terus play now. Ambil teach. Sekejap je. Okay. Klasik. Saya ambil klasik. Okey, sama cikgu kod ni. Kod yang sama. Okey. Ingat tak cikgu masa yang kita masuk video yang pertama tadi? Okey, video tu sekarang tengah play. Okey. Video tu play sebagai penerangan. Okey, penerangan tentang tajuk soalan yang murid akan jawab. Jadi kita bagi murid dengar dulu dan tengok video ni sebelum murid masukkan game pin tadilah. Okey, kod ni. Okey. Dia akan play sebab cikgu letak di hadapan YouTube tu. Kalau cikgu letak di soalan, dia akan play masa soalan. Okey, contoh cikgu ambil copy kod ni. Cikgu pergi masuk dekat sini. Kahoot.it. Cikgu masukkan pin dalam ni. Okey, dia akan play saja cikgu. Video yang belakang ni dia akan play sahaja. Sampailah habis 4 minit. Sebelum cikgu janganlah tekan start game lagi, bagi murid tengok dulu, dengar dulu apa yang dia akan cuba sampaikan. Okey. Masuk, cikgu enter. Nickname. Cikgu tekan go. Okey, cikgu dah masuk. Macam mana nak tahu cikgu dah masuk? Yang ni hijau ni contoh murid lah. Sekarang cikgu ada dekat sini. Okey, nama saya dah ada, Ikram. Okey. Okey, sekarang murid tengah tengok di hadapan cikgu. LCD kat depan, murid tengah tengok. Okey. Contoh kata dah habis tengok, cikgu terus tekan start. Baik. Yang ni yang paparan skrin cikgu, paparan skrin utama. Okey. Paparan skrin utama dia ada soalan dan dia ada jawapan. Okey. Manakala untuk paparan skrin murid, dia cuma ada yang ini sahaja. Okey. Maksudnya murid akan ingat jawapan dia di hadapan. Maksudnya cikgu boleh sebut segitiga akar panjang. Okay, cikgu boleh terang kat depan, murid cuma tengok dekat skrin dia sahaja jawapan apa yang dia nak perlu jawab. Okay cikgu. Tekan next pun sama. Okay, pun sama.
skrin dekat cikgu cuma ada yang ini saja, murid. Untuk murid cuma ada yang ini sahaja. Manakala untuk skrin hadapan dia ada soalan dan dia ada pilihan jawapan lah. Okey cikgu. Berkenaan dengan sebelum ni ada yang rakan-rakan guru kongsi dalam Facebook, dalam Telegram. Okey. Banyaklah tentang apa orang panggil, link-link orang tengah share tu kan sekarang. Lepas tu cikgu cuba buka. Cikgu buka-buka tengok dia kata lebih lebih pengguna. Okey. Sebab lebih pengguna cikgu, dia ada limit dia cikgu. Untuk akaun basic pengguna dia cuma 1000 saja cikgu. Maksudnya orang yang masuk dalam challenge tu, kalau 1000 limit dah orang guna 1000, dia dah tak boleh guna cikgu. Okey. So dia kena buat lain, soalan lain. Dia tak boleh dah guna untuk challenge lagi. Okey, kita nak pergi kepada objektif yang keempat. Kita nak share dulu. Macam mana nak share? Tak dulu. Okey, cikgu dah siap tadi, cikgu create tadi. Dia akan pergi kepada Kahoot cikgu ni. Okey, kepada button Kahoot ni. Apa yang cikgu dah buat? Okey, yang ni cikgu yang dah cikgu buat tadi. Okey, cikgu tekan kat sini. Baik, cikgu nak share. Okey, cikgu copy link ni, cikgu share saja dalam WhatsApp, dalam Telegram atau dalam apa-apa saja. Cikgu copy sahaja, tak ada masalah. Untuk Google Classroom, ni ada button Google Classroom, cikgu tekan button Google Classroom. Okey, dia akan keluar window macam ni. Cikgu pilih kelas cikgu, macam saya contoh 5AF. Okey, action ni, cikgu nak create assignment boleh, cikgu nak buat announcement pun boleh, tak ada masalah. Kalau cikgu create assignment, cikgu tekan go, dia akan masuk dalam ni. Dan cikgu cuma tambah saja proses hidup tumbuhan lah tajuk. Tumbuhan. Okey, markah 100, due date cikgu boleh masukkan kalau cikgu nak, tak ada masalah. Yang topik pun cikgu boleh masukkan. Okey. Kemudian cikgu tekan assign sahaja. Okey, kemudian dia cakap you have post to your class. Okey, jadi selesailah share dengan Google Classroom. Okey, kemudian kalau cikgu nak share dengan WhatsApp apa semua, cikgu just copy. Tak ada masalah cikgu. Baik. Selesai untuk objektif yang keempat, iaitu cara nak kongsi atau share link. Baik, kita pergi kepada objektif yang kelima cikgu. Murid dah buat, semua dah ikut, sekarang kita nak tengok penglibatan murid. Cikgu tekan dekat fitur reports tadi. Okey. Tadi cikgu, yang tadi saya buat, ada 3 orang yang masuk tadi. Okey, terima kasih kepada rakan guru yang masuk. Okey, cikgu buka saja, cikgu open. Tekan open. Okey, yang ni dia keluar report. Cikgu nak tahu, nak tengok pelibatan murid cikgu, kat sini lah ada. Berapa orang jawab, berapa orang yang tak jawab habis, kemudian podium, berapa orang yang menang, semua ada. Baik, yang kata report yang boleh digunakan sebagai pentaksiran bilik darjah. Cikgu klik 3 titik dekat sini. Okey, cikgu tekan download report. Okey, dia akan download report. Yang ni. Okey, siap. Buka. Okey, ini laporan dia cikgu. Okey. Play with 3 player, host. Okey, nama saya. Tarikh pun ada cikgu, 4 Jun. Final score kat sini cikgu. Berapa orang jawab betul, berapa orang jawab salah. Okey, summary je soalan pertama. Okey, Siti jawab apa, SSN jawab apa, Ikram jawab apa. Okey, kemudian dia terus kepada kuis yang pertama cikgu. Okey, jawapan yang betul dia akan panjang, jadi siapa yang jawab salah, berapa masa yang guna, semuanya akan keluar kat sini cikgu, laporan dia.
Jadi cikgu boleh print laporan ni dan guna sebagai pentaksiran untuk cikgu lah, pentaksiran untuk murid. Okay. Tak semestinya cikgu buat host game. Maksudnya cikgu kalau cikgu buat challenge, cikgu tak perlu buat live game lah. Cikgu bagi share, cikgu bagi masa contoh 2 hari. Cik murid kena jawab dalam tempoh 2 hari. Kemudian bila dah selesai tarikh tu, barulah cikgu print laporan. Kat situ cikgu boleh tengok lah laporan masing-masing lah anak murid cikgu yang jawab. Okey, selesai cikgu yang tu. Berkait dengan objektif yang kelima, cara nak tengok pelibatan murid dan pelaporan murid. Baik, seterusnya saya nak bagi tambahan sikit cikgu. Ni luar daripada objektif. Okey, cikgu juga boleh guna Kahoot ni dalam Google Meet Live. Apa maksud Google Meet Live? Macam sekarang cikgu kita tengah buat Meet ni kan. Cikgu boleh guna buat kelas dengan anak murid cikgu. Okay, cikgu guna Meet Live, murid semua masuk dalam kelas ni. Kemudian cikgu boleh play live game cikgu. Okay, tak ada masalah. Cumanya cikgu kena maklum dekat anak murid cikgu, dia kena buat split window. Okay, split window. Macam mana nak split window cikgu? Cikgu cuma tarik keluar satu. Okay, kemudian cikgu kecilkan lah. Okay, satu window, dia akan jadi jawapan murid. Okay, dia akan jadi macam ni. Satu window lagi, cikgu present dekat murid soalan. Maksudnya cikgu jadi host game, cikgu present soalan, murid di sebelah split window ni dia jawab. Okay, dia bagi jawapan. Jadi boleh berlaku dalam live lah. Maksudnya dalam Google Meet ni cikgu boleh guna dalam kelas cikgu. Jadi tak ada masalah. Okay. Saya tak pernah guna lagi Google Meet ni untuk buat kelas. Tapi yang ni yang saya baca lah. Yang saya baca dan saya cuba buat lah. Okay. Okay, seterusnya cikgu. Kelas yang saya buat, maksudnya Kahoot ni dia memang perlukan internet. Sepanjang PKP saya cuba juga buat bagi dekat anak murid saya kod. Tapi memang masalah sebab sekolah saya tu dalam kampung. Okay, sekolah Relau ni dia susah sikit. Sebab tu anak murid saya cuma boleh guna waktu PDP saya cikgu. Jadi saya guna sebetul-betulnya lah waktu PDP. Jadi bila musim cuti ni masalah bila saya hantar kod, saya tengok yang boleh buat seorang dua saja cikgu. Okey, yang lain tak buat. Alasan dia memang tak ada internet lah, capaian internet tak ada. Jadi tengok kepada keadaan juga. Okey, tapi saya syorkan untuk PDPC di sekolah, kalau ada komputer, kalau ada internet yang baik, saya syorkan memang gunakanlah aplikasi Kahoot dan juga yang lain-lain lah, sebab sangat membantu dan menarik. Okey cikgu, kita tengok kembali kepada objektif yang kita pada hari ini. Okey, yang pertama tadi saya dah maklum cara nak akses. Yang kedua nak berkenalan tentang fitur-fitur asas. Yang ni cikgu boleh cuba tekan-tekan sendiri, tak ada masalah. Yang ketiga, kita dah cuba bina satu set soalan kuis. Okey, sama ada cikgu nak type sendiri ataupun cikgu nak ambil daripada soalan cikgu, ataupun cikgu nak terus guna spreadsheet tu, ataupun yang keempat objektif kita tengok tadi, cara nak kongsikan link, sama ada melalui WhatsApp, Telegram, dan yang terakhir cikgu objektif kita tadi, macam mana cara nak pantau pelibatan murid, iaitu boleh tengok laporan apa yang mereka dah buat. Okay, jadi saya rasa untuk hari ini saya dah kongsikan 5 objektif ni kepada semua rakan guru. Okay, kalau ada terkurang, saya minta maaf, mungkin terlepas daripada pandangan saya. Kalau ada sebarang soalan selepas ni, boleh soal di ruangan chat ataupun boleh buka audio. Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Saya serah kembali kepada Encik Panok. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Ikram kerana telah menyampaikan
kaedah, cara-cara penggunaan Kahoot ni dengan jelas. Okey. Dan sekarang ni kita buka untuk sesi soalan. Kiranya ada cikgu-cikgu yang berhajat untuk tanya soalan, boleh onkan mikrofon. Tapi sebelum tu saya tengok di dalam chat ada soalan daripada Cikgu Nazmi yang minta Cikgu Ikram sharekan balik bagaimana untuk mendapatkan Kahoot yang premium secara percuma. Yang mana Cikgu Nazmi ni dah download aplikasi Kahoot menggunakan telefon. Okey, silakan Cikgu Ikram. Okey, untuk tu saya cakap tadi, dia berbeza telefon dengan website. Okey, kalau cikgu nak dapatkan premium tu, cikgu kena download, upgrade dalam website dulu. Kemudian cikgu login dalam handphone, automatik dia akan ikut account tu. Okey. Cikgu Nazmi okey no? Boleh dapat ya? Boleh bercakap kot lah. Boleh. Silakan. Okey, terima kasih kepada PPD dan Cikgu Ikram. Saya ada akaun Kahoot dari 2017 dan tadi saya baru install di telefon. Dan saya pernah gunalah dalam PDP. Jadi saya dah install dan saya dah login di telefon. Tu yang saya nak tanya Cikgu Ikram tu, sebab Cikgu Ikram kata tadi untuk PKP ni depa bagi percuma. Jadi saya nak tahulah kalau ada percuma hak premium tu. Saya dah cuba godek-godek lah tadi tapi tak jumpa pula. Okey. Memang saya pun mula-mula saya guna website, saya login, saya daftar. Kemudian yang dia kata 6 bulan tu, saya cuma klik dekat button, dia ada bagi button tu. Kemudian bila saya login guna handphone, automatik dia akan jadi akaun yang sama. Macam mana dalam website, macam tu juga dalam handphone. Maksudnya percuma. Cumanya dekat sini, bila handphone, dia punya fitur tu lain. Maksudnya kita tak boleh buat macam mana kita create soalan dalam website. Dia tak sama. Okey. Terima kasih. Nanti saya cuba dululah. Saya pun tak pernah cuba, baru tadi install di telefon. Okey, terima kasih banyak Cikgu Ikram. Okey, baik sama. Yang seterusnya ada soalan daripada Cikgu Siti Baizura tentang beliau bertanya macam mana nak dapatkan kod untuk diberi kepada murid-murid untuk menyertai Kahoot ni. Kod ni kiranya baik, cikgu tak saya faham soalan ni. Cikgu nak bagi latihan kat murid. Okey. Cikgu share link kan? Bukan play. Yang kita create Kahoot, lepas tu dia akan bagi nombor kod tu kan? Ya, dia akan keluar nombor kod untuk share. Copy nombor kod dan paste dekat bahagian yang kat murid tu kan? Ya betul. URL tu dia ada kod sekali dah. Okey, ada apa-apa soalan lagi cikgu yang boleh cikgu kemukakan kepada Cikgu Muhammad Ikram? Okey, melalui chat juga Cikgu Khairiza bertanya kalau beliau dah ada akaun Kahoot menggunakan akaun biasa tetapi nak tukar kepada game ataupun Kahoot di dalam portal EDU Digital Learning. Baik cikgu, portal edu.com Digital Learning ni dia cuma kita masuk saja melalui yang tu. Bila cikgu tekan dalam portal tu dia akan kembali kepada kahoot.com. Jadi dia tak ada kait dengan akaun mana-mana. Maksudnya portal edu tu bukan akaun lah, bukan akaun baru lah.
Dia cuma masuk saja, pintu masuk melalui portal. Boleh Cikgu Khairiza, boleh faham dengan jawapan yang Cikgu Ikram bagi tu? Okey, terima kasih Cikgu Khairiza kata dah faham dah. Ada soalan-soalan lagi tak Cikgu dalam sesi soal jawab ni? Cikgu boleh tanya sendiri sekiranya cikgu tak sempat nak type di dalam chat, cikgu boleh buka mikrofon dan cikgu boleh kemukakan soalan sendiri. Okey, persoalan daripada Cikgu Nur Syazwani. Untuk jawab challenge, semua murid perlu login guna email KPM ke atau hanya klik link saja dan masukkan nombor kod dah boleh jawab? Baik, cikgu cuma terus klik link, dia akan boleh terus jawab cikgu, tak ada masalah. Cikgu tak perlu guna email KPM pun tak ada masalah. Baiklah, sambil-sambil tu Cikgu Muhammad Ikram telah memasukkan link kehadiran yang berbentuk Google Form di dalam chat. Jadi cikgu boleh terus klik pada link yang diberikan untuk menjawab soalan di dalam Google Form untuk kehadiran cikgu dalam sesi pada petang ni. Jadi cikgu boleh mengisi kehadiran tu bermula dari sekarang. Kita bagi masa 1 jam dari sekarang sehingga pukul 4.30. Cikgu Maya, ada apa-apa untuk disampaikan pada petang ni? Tak ada apa-apa petang ni Cikgu Panok. Hari ni jadi pendengar. Thank you Cikgu Ikram. Semua cikgu dah dapat link untuk kehadiran pada petang ni. Jadi diharapkan cikgu dapat memasukkan nombor kad pengenalan dan maklumat-maklumat berkaitan dengan tepat. Tapi yang penting ialah nombor kad pengenalan lah untuk kita daftarkan dalam SPL KPM. Okey Cikgu Maya, macam mana kita boleh tamatkan sesi kita? Ya Cikgu boleh tamatkan. Kita akan tunggu sekejap sampai tinggal beberapa orang kat sini. Tapi Cikgu dah boleh left lah kiranya. Okey. Baik, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Ikram kerana sharing pada petang ni tentang aplikasi Kahoot, dan terima kasih kepada semua rakan-rakan guru yang menyertai sesi
webinar siri ke-8 pada hari ini dari mula hingga ke penghujungnya. Jadi sekiranya cikgu sudah mengisi dan dah klik link kehadiran, cikgu boleh left daripada meeting ni lah. Tapi kita akan buka sekejap lagi sehingga semua guru-guru dah meninggalkan sesi meet ni. Kita akan teruskan membuka lagi. Tahniah Cikgu Ikram. Terima kasih Cikgu Panok. Tahniah rakan-rakan JU yang lain. Sama-sama juga ni. Baik. Terima kasih juga kepada rakan-rakan di PPD yang turut serta dengan kita pada petang ni.